الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى إذ به. اللهم صل على سيدنا محمد. تنكشف له الأشياء ولآية أو من كان به ميتا فأحييناه. إلى الآخر. ولخبر اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. إذ به تنكشف له الأشياء. Kerana dengannya tankashifu lahul asya'u, tersingkap baginya segala perkara. Jadi seorang mukmin yang sempurna imannya itu ialah seseorang yang telah bersih hatinya daripada dua jenis syirik, iaitu syirik jali yang nama juga syirik zahir dan juga syirik khafi. Sesiapa yang bebas daripada dua jenis syirik ini, maka sempurnalah iman dia. Bahkan nak membebaskan diri daripada dua jenis syirik ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Yang pertama sekali,
mungkin insya-Allah kita tidak mensyirikkan Allah dalam bentuk syirik jali. Syirik jali iaitu penyembahan kita terhadap yang selain daripada Allah. Mungkin tak berlaku waktu kepada kita. Aqilah bangkit tutup pintu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi yang berlaku pada kebanyakan kita ialah dalam diri kita itu ada syirik khafi. Syirik khafi ialah syirik yang tersembunyi, yang menyelinap masuk dalam hati seseorang. Duduk syirik khafi dalam hati seseorang itu, masalah Sayyidina Muhammad, punya tersembunyinya ialah seperti duduknya semut yang hitam di malam yang gelap di atas batu yang warnanya hitam. Tidak kelihatan, tak nampak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi syirik khafi ni dia sebegitu tersembunyi. Bagaimana kita nak bebaskan dia daripada hati kita? Jadi nak bebaskan dia daripada hati kita ialah binurillah, dengan cahaya Allah. Dengan cahaya Allah. Maknanya dengan pertolongan Allah. Maknanya dengan taufik dan juga hidayah daripada Allah. Bagaimana nak mengusahakan cahaya Allah tu? Nak mengusahakan cahaya Allah tu ialah melalui satu proses yang disebut dengan mujahadah. Yang disebut dengan mujahadah. Apa dia makna mujahadah? Mujahadah maknanya melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Kalau tidak ada mujahadah, tidak adalah usaha untuk mendapatkan nurullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksudnya segala ilmu yang kita tahu berkenaan hukum hakam Allah, kita kena amalkan. Dengan makna yang lain, kita mesti berteleku, kita mesti duduk, kita mesti bersimpuh di majlis ilmu. Kemudian kita pun dengar satu ilmu yang disampaikan, kita mencatat. Hari ini, esok, lusa, tulat, minggu depan, bulan depan, tahun depan, sepanjang masa belajar. Banyaklah pengetahuan yang kita dapat. Pengetahuan yang kita dapat, ilmu yang kita peroleh itu bukan disimpan dalam buku. Kak Soleh mana depan sudah? Mana depan? Bukan disimpan di dalam buku, tapi diperjuangkan untuk diamalkan. Kita memperjuangkan untuk kita mengamalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita nak mengamal ilmu yang kita belajar, tentulah dia perjuangan. Payah.
Ada saat kita boleh buat, ada saat kita tak boleh buat. Itu yang panggil perjuangan. Perjuangan ni ada kalah menang. Ada hari menang, ada hari kalah. Ada hari kalah, ada hari menang. Tapi kita tak pernah putus asa. Terus kita buat. Terus kita mengamalkan. Terus kita memproseskan diri kita untuk menjadi yang terlebih baik. Kita tidak ditanya oleh Tuhan pasal apa tak berjaya. Sebab berjaya itu bukan kerja kita. Berjaya dan menang itu kerja Allah. Itu Tuhan tak tanya. Tapi Tuhan akan tanya, pasal apa hang tak mengamalkan? Pasal apa hang tak buat? Pasal apa hang tak usaha buat? Pasal apa hang tak bangkit melakukan? Itu akan ditanya. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad berjuang ialah sunnatullah. Kita kena berjuang lawan hawa nafsu, mengamalkan ilmu yang kita tahu, bangkit melakukan ibadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mari depan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitulah perjuangan. Tapi bila sampai masa yang Tuhan hendak, kita akan diberi kemenangan. Syaratnya in tansurullaha yansurkum. Mari kita tengah sikit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syaratnya in tansurullaha yansurkum. Jap belakang sikit. Kita sembang ada belakang. Syaratnya in tansurullaha yansurkum. Jika kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. In tansurullaha yansurkum. Tuhan tu lemah ke sampai nak kena tolong-tolong ni? Tak. Tolong tu maknanya kita kena buat kerja sikit. Untuk dapat pertolongan Allah, kena buat kerja sikit. Apa dia? Melawan hawa nafsu. Sikit apa? Teruk. In tansurullah, kalau kamu tolong Allah, kalau kamu tolong lawan musuh Allah yang duduk dalam diri kamu, yang surkum, dia akan tolong kamu. Berarti syarat kemenangan ialah kita mesti melawan hawa nafsu. Bila lawan ni, bila kalah pedih tak? Pedih. Macam orang masuk periksa tak lulus, sedih sepanjang hari. Berjuang nak bangkit tahajud, pada malam tak bangkit, sedih. Berjuang nak buat perkara-perkara yang baik, sesaat tak boleh buat, sedih. Tapi kalau boleh buat, seronok. Kita ada tak ciri-ciri tu? Boleh buat baik, seronok. Bila tak boleh buat baik, tak seronok. Kalau kita ada ciri-ciri tu, berarti kita ialah orang yang beriman, yang sempurna iman kita. Maka sebab itu Nabi sebut al-mu'min sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu. Nabi kata orang yang iman, Nabi sebut orang yang imannya sempurna, imannya itu ialah orang yang sarrathu hasanatuhu, mengembirakannya hasanatuh, segala kebaikannya, wasa'asu sayyi'atuh, dan mendukacitakannya kejahatannya. Seronok kita boleh buat baik, sedih kita bila kita buat benda yang tak baik. Itu orang beriman. Jadi kalau seronok boleh buat baik, sedih kalau buat tak baik, berarti hati kita hidup. Tapi kalau boleh buat baik pun tak kuasa apa, buat jahat pun tak kuasa apa, berarti hati kita mati. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita pastikan hati kita hidup. Bukan sekadar hidup, aktif.
aktif. Aktif macam mana? Benda baik ni kita bangun, melakukan dengan sekuat tenaga kita, dengan himmah dan semangat yang tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, orang naik kereta. Kereta tu boleh pergi 180, tapi bawa Allah 10 ya. Bawa 10, kita nak macam mana? Dah depan tu kosong, kereta sebiji pun tak ada, tekan sampai habis ya. Faham tak? Tu maknanya aktif, mengguna sepenuh potensi yang ada, habis rapat. Sebab kita nak secepatnya sampai kepada Allah. Kita nak sampai secepatnya pada Allah. Nak sampai cepat pada Allah ni, hati kita. Bagaimana dengan Allah? Bila buat baik, seronok, tak tahu nak kata, tak tercerita. Bila buat benda yang jahat, benda tak elok, sedih, berduka, sebenar-benar rasa sedih, sebenar-benar kita berduka cita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah maknanya hati yang hidup. Jadi bila mana seorang tu dah hatinya hidup, ketika itulah dia akan menerima nurillah. Dia akan menerima cahaya Allah sikit, bertambah demi bertambah, pertambahan demi pertambahan, sehingga hatinya terang benderang dengan cahaya Tuhan. Bila hati seorang tu cerah benderang dengan cahaya Allah, maka terpandulah dia kepada perkara-perkara kebaikan. Maka bukan setakat tu, sallallahu alaihi Muhammad, orang-orang yang duduk di keliling kelalang dia, duduk tepi-tepi dia, kawan-kawan dia, jiran-jiran dia, semua mendapat tumpang cahaya dia, sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang dia tak cakap pun, tapi tingkah lakunya mempesona, sampai orang kata, ish, aku nak dia macam dia lah. Tu maknanya orang dah dapat tumpang kebaikan kita. Maka sebab itu Nabi Allah Isa AS berpesan kepada golongan Al-Hawariyin, kalau kamu nak berkawan, kawanlah dengan kawan yang ada 3 sifat. Yang pertama, kalau dia bercakap dengan kamu, ilmu kamu bertambah. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kamu melihat wajahnya, kamu teringatkan Allah. Yang ketiga, kalau kamu melihat tingkah lakunya, kamu teringat kehidupan di alam akhirat. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi carilah kawan yang seumpama tu. Cakap dengan dia, ilmu kamu bertambah. Melihat wajahnya, kamu teringatkan Allah. Tengok tingkah lakunya, teringat kepada kehidupan yang abadi di negeri akhirat. Jadi kalau kamu tak jumpa kawan macam tu, ciptakan diri kamu jadi orang yang macam tu, untuk orang lain dapat menumpang kita pun. Kadang-kadang ni, masalah Sayyidina Muhammad, kadang-kadang ni jadi ustaz pun orang tak boleh tumpang lah. Dia hanya bagi ilmu ya, tapi dia tak bagi, dia tak terjemuh hak tu kepada pelajar lah. Kadang-kadang dia dah memberi ilmu, tapi dia tak memberi rangsangan untuk pelajar menjadi baik. Berarti dia belum mendapat pertolongan daripada Allah.
Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak ialah orang yang duduk di depan, orang boleh ikut. Kita tak mau orang yang tak boleh ikut. Kita hanya boleh menumpang ilmu yang boleh dicatat, tapi kita tak boleh menumpang ilmu dalam hati dia. Ilmu dalam hati dia tak ada, kosong. Jadi bila ada ilmu dalam hati tak ada, bila kita bercakap tak ada penyegaran, tak ada refresh, tak terangsang orang nak buat hal kita kata. Tu lagi bahaya. Kita ni nak orang yang dia bercakap, orang berasa nak dia baik, bersambung di antara hati dia dan hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah satu pengharapan besar pada semua anak-anak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita bayangkan ulama dulu-dulu, kalau mereka memberi pengajaran, menangis. Itu maknanya berhubung di antara hati guru dengan hati murid. Jadi kalau dia tak ada akses untuk masuk nurullah, macam mana nak berhubung cahaya Allah pada kita? Kita nak main mengaji, dan kita nak main mengaji, kita nak mendapat asrar dalam hati guru, rahsia-rahsia Allah yang Tuhan simpan dalam hati dia. Kita nak tu. Tu yang kita doa, Allahumma ja'al asrara masyayikhina sariyatan fina. Ya Allah, tolong jalankan rahsia-rahsia hati guru kami dalam hati kami. Mana minta berhubung, ada kontak lain. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab itu tu hak guru, hak kamu kena betul. Mengaji, belajar kerana Allah, sebab kamu nak dapat Allah, sebab kita nak dapat Tuhan. Seumpama handset, jangan lu tutup buka, untuk mudah orang nak telefon. Jadi hati ni kena buka untuk mudah berhubung dengan Allah, supaya setiap masa detik dan ketika hati kita Allah. Maknanya hati kita sentiasa mensyuhudkan Tuhan, memandang akan Allah. Jadi gunalah waktu muda, umur yang macam ni menjadi modal untuk hari depan yang bermakna. Jangan buang masa, jangan buang waktu muda dengan perkara-perkara lara, tak ada manfaat. Jadi gunakan masa ni. Jadi alhamdulillah, kami rasa kami telah menggunakan seluruh masa muda kami untuk Allah. Alhamdulillah. Jadi kalaulah dalam 7 orang yang akan berpayung di bawah arsy Tuhan pada hari akhirat esok, satu di antara 7 itu ialah syabun nasha'a fi ibadati rabbih, iaitu anak muda yang membesar dalam beribadah pada Tuhan. Jadi kami harap kami termasuk dalam satu di kalangan 7 tu. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, lalulah pengalaman jadi anak muda yang hidup kuat beribadah pada Tuhan. Allahumma fashhad, ya Allah, saksikanlah. Idh bihi tankashifu lahul asya', kerana dengan nurullah itu tersingkap segala perkara. Jadi subhanallah, umat sangat perlu kepada pembimbing kepada jalan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umat sangat perlu kepada orang yang duduk tengah masyarakat, membawa mereka kepada Tuhan.
Saat yang kita duduk ni ialah saat yang sangat kritikal, sangat bahaya. Jadi jadilah anak-anak muda, remaja yang Nabi kita berbangga dengan kita, yang Allah redha pada kita, yang mak ayah kita redha dengan kita, ustaz-ustaz, para asatizah, guru-guru redha dengan kita, puas hati dengan kita duduk tempat tu. Jangan jadi pelajar yang bermasalah. Jadilah umpama seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti umpama kalau lempak tengah laut jadi pulau, lempak di sungai jadi titi. Faham tak? Maknanya bermanfaat untuk orang lain. Jangan jadi lempak dan laut jadi naga, lempak di sungai jadi boya, tak berguna untuk orang. Sallallahu alaihi Muhammad menakutkan orang. Wujud kita, orang pun takut. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi membesarlah sebagai anak-anak muda yang patuh pada Tuhan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita doakan insya-Allah semua penaja kita mendapat rahmat dan berkat, dijauhkan daripada kemurkaan Allah. Maka kita semua selalu mendapat keridaan-Nya, dijauhkan daripada kemurkaan-Nya, didekatkan kepadanya, dijadikan kita sebaik-baik umat yang dibanggakan oleh Nabi pada kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lagi ngaji lepas subuh di masjid.